السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat kurniaannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-92 daripada surah An-Nisa yang berbicara tentang hukum berkenaan dengan pembunuhan tanpa sengaja yang dilakukan oleh seorang Islam terhadap saudara se-Islamnya yang lain. Dan telah kita bicarakan bahawa barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka hendaklah dia dihukum dengan hukuman membebaskan seorang hamba yang beriman, dan juga hendaklah ia membayar diah yang diserahkan kepada keluarga si mati, melainkan jika keluarga si mati itu enggan mengambil diah tersebut. Dan diah seperti mana yang dinyatakan di dalam hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa diah itu ataupun bayaran tebusan atau menebus nyawa itu hendaklah dengan sebanyak 100 ekor unta. Dan pada frasa wadiyatun musallamatun ila ahlihi itu, jika diperhatikan, ia menunjukkan bahawa wajibnya dalam menyampaikan diah itu hendaklah diberikan dengan penuh kesedaran, dengan penuh keinsafan kepada keluarga si mati, dengan penuh rasa kasihan, dengan penuh rasa bersalah, untuk menyatakan betapa kesalnya seseorang itu terhadap apa yang telah berlaku. Manakala kalimah atau pada frasa illa ayyasaddaqu, yang bermaksud melainkan atau kecuali keluarga si mati itu atau yang terbunuh itu hendak bersedekah atau hendak menyumbangkan kepada, dalam erti kata tidak mengambil, tidak mengambil diah tersebut, maka kalimah yasaddaqu itu memberi isyarat bahawa perbuatan itu adalah suatu yang digalakkan, dan ia adalah dianggap setaraf dengan sedekah yang mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya apabila keluarga di pihak yang membunuh, itu keluarganya dalam kalangan orang yang susah atau orang yang tidak mampu, maka apabila keluarga si mati itu tidak mahu mengambil diah, maka ia adalah suatu yang sangat-sangat digalakkan dan menunjukkan betapa Islam itu sangat mendahulukan rasa kasih sayang antara umatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah menjelaskan pula hukum pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja itu bermaksud yang dibunuh secara tidak sengaja itu berpihak kepada musuh, dengan firman-Nya fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min, iaitu sekiranya yang terbunuh secara tidak sengaja itu min qaumin aduwwil lakum, dalam kalangan musuh yang memerangi kamu, wa huwa mu'min, dan
dia sebenarnya adalah seorang mukmin yang tidak diketahui oleh orang yang membunuh, kerana keadaannya ketika itu bersama-sama kaumnya yang kafir dan tidak dapat dibezakan antara dirinya dengan kaumnya itu. Maka dalam situasi ini, yang membunuh hendaklah membebaskan seorang hamba yang beriman sebagai kafarah terhadap kesalahan ini, dan tidak diwajibkan ke atasnya membayar diah, kerana keluarga yang mati itu adalah dalam kalangan orang-orang yang kafir. Maka tidak ada dalam konteks ini tidak ada pemberian yang diberikan kepada orang yang kafir itu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan lain-lain daripada Ibn Abbas, mengatakan bahawa seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud memeluk Islam, kemudian kembali kepada kaumnya yang masih dalam kalangan musyrikun. Lalu dalam suatu peperangan dia telah terbunuh dan dia telah dibunuh oleh orang Islam. Lalu disebabkan itu dibebaskan seorang hamba untuk menebus ataupun untuk menyelesaikan kesalahan pembunuhan tanpa sengaja itu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pula hukum pembunuhan tanpa sengaja sekiranya yang terbunuh itu adalah dalam kalangan kaum yang ada perjanjian damai antaranya dengan orang Islam, dengan firman-Nya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlih wa tahriru raqabah. Iaitu sekiranya yang terbunuh secara tidak sengaja itu dalam kalangan kaum yang ada perjanjian damai antara kamu dengan mereka, iaitu perjanjian damai dengan orang kafir, yang mana mereka tetap dengan agama mereka dan kamu wahai orang beriman tetap dalam agama kamu. Maka dalam keadaan ini yang membunuh hanyalah dipertanggungjawabkan untuk membayar diah kepada keluarga yang terbunuh itu, orang kafir yang terbunuh itu, kerana hukum mereka ataupun kedudukan mereka seperti kedudukan orang Islam juga. Maka hendaklah ia juga membebaskan seorang hamba yang beriman sebagai kafarah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum dalam membunuh tanpa sengaja orang kafir yang muahad sama seperti hukum dalam membunuh orang Islam tanpa sengaja, iaitu hendaklah dibebaskan hamba dan dibayar diah. Walaupun dalam hukum berkenaan dengan kafir muahad ini, iaitu orang kafir yang ada perjanjian damai ini, didahulukan membayar diah bermaksud untuk dipercepatkan bayaran tersebut dan menunjukkan itu lebih utama. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, kemudian Allah menjelaskan pula tentang hukum ketika tidak mampu bagi orang yang membunuh tanpa sengaja ini untuk membebaskan hamba. Allah berfirman, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Bermaksud, dan barang siapa yang tidak ada atau tidak mampu untuk membebaskan seorang hamba yang beriman, maka dalam keadaan ini hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bermaksud tidak ada senggang di antara kesemua hari-harinya. Bermaksud sekiranya dia terlepas 1 hari, maka hendaklah dia memulakan semula bilangan puasa tersebut. Melainkan sekiranya putusnya hari itu ataupun tersenggangnya hari puasa itu disebabkan haid ataupun nifas ataupun sakit yang tidak memungkinkan ia untuk berpuasa. Taubatan minallah bertujuan sebagai taubah, sebagai suatu
bukti bahawa ia benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan itu semua bagi kamu, wahai orang-orang beriman, sebagai suatu penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada masa yang sama rahmat bagi kamu. Perlu difahami bahawa taubat tersebut bukanlah disebabkan dosa perbuatan membunuh dengan tanpa sengaja itu, kerana dosa itu telah pun terangkat daripada seseorang yang tidak sengaja, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat daripada umatku al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Mana tidak disalahkan umatku apabila ia melakukan sesuatu secara tidak sengaja ataupun lupa, atau sesuatu yang ia dipaksa untuk melakukannya. Maka taubat di sini apa tujuannya? Ia adalah taubat disebabkan sikap tidak membuat sesuatu dengan pasti, bermaksud tidak melakukan tathabbut, tidak menyiasat terlebih dahulu, tidak memastikan bahawa yang hendak dibunuh itu sama ada ia orang kafir ataupun telah pun memeluk Islam. Maka itulah yang ditaubatkan seseorang pembunuh tanpa sengaja itu, supaya seorang Muslim itu akan sentiasa awas dan beringat dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui tentang diri manusia, tentang isi hati manusia, tentang perlakuan dan perbuatan manusia. Hakimah, dan Allah Ta'ala maha bijaksana dalam apa juga yang Allah syariatkan, yang Allah tentukan untuk dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya. Dan pasti Allah akan menghisap, akan mengira manusia berdasarkan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan ini kita lihat bahawa ayat ini telah menjelaskan secara panjang lebar bahawa orang yang beriman itu sekiranya membunuh tanpa sengaja, membunuh saudaranya yang beriman, atau membunuh seorang lelaki dalam kalangan orang kafir yang ada perjanjian di antara orang Islam dan orang kafir itu, perjanjian damai, maka hendaklah ia dalam keadaan atau dalam kedua-dua keadaan ini untuk membebaskan seorang hamba, juga membayar diah. Adapun sekiranya seorang mukmin itu membunuh tanpa sengaja seorang lelaki yang juga beriman, tetapi ia bersama-sama dengan orang yang kafir, menyertai mereka dalam peperangan, dan tidak ada sebarang perjanjian damai antara kedua-duanya, maka orang yang membunuh itu hanyalah perlu untuk membebaskan seorang hamba yang beriman sahaja. Dan sekiranya ia tidak mampu untuk membebaskan seorang hamba, maka hendaklah ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai maksud hendak bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya di atas kesalahannya yang tidak memastikan sesuatu sebelum melakukannya, iaitu membunuh tanpa sengaja. Maka kita lihat dengan hukum yang bijaksana ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar manusia, khususnya kita orang-orang beriman, supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, menyiasat, sentiasa menyemak apa sahaja perlakuan atau perkataan, dan pada masa yang sama memelihara darah dan nyawa agar tidak dipersiakan disebabkan peperangan ataupun pembunuhan. Pada masa yang sama, ayat ini juga
dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya menunjukkan betapa Islam sentiasa meraihkan hati dan perasaan, terutamanya keluarga yang kehilangan ahlinya yang terbunuh, dengan pelbagai hukum yang bertujuan untuk meringankan kesengsaraan mereka yang kehilangan orang-orang yang tersayang disebabkan peperangan ini atau disebabkan pembunuhan, dan khusus dalam konteks ini pembunuhan yang tidak disengajakan. Dan juga kita lihat bagaimana Islam melalui hukum membebaskan hamba, membuktikan bahawa perhambaan itu semakin hari semakin dihapuskan, semakin dikurangkan secara beransur-ansur, hingga akhirnya tiada lagi perhambaan antara manusia kepada manusia, dan yang tinggal hanyalah perhambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.